boleh muat turun latihan yang telah dilampirkan di bawah video ini. Terima kasih. 1.2 Panjang lengkuk suatu bulatan. Sebelum itu, cikgu nak terangkan, takut adik-adik lupa lengkuk tu apa. Okey, contoh kita bagi satu bulatan. Okey, contoh kita bagi satu sektor A dan B. Okey, ini kita boleh panggil lengkuk AB. Lengkuk AB. Tetapi jangan lupa ya, ini sudut ni kita panggil theta. Kalau sudut di luar ini, kalau saya letak theta 2, ini theta 1. Okey, jangan lupa, kalau sektor ini kecil, ini kita panggil minor. Ini sektor ni besar sebab theta 2 kita besar. Maksudnya ini adalah sektor major. Kesimpulannya, kita boleh panggil lengkuk AB ini yang di mana ditandakan dengan S, kita boleh panggil lengkuk minor AB dengan menggunakan theta 1. Theta dia kecil sudutnya. Kalaulah kita nak cari lengkuk AB yang major yang panjang ni, ini kita panggil lengkuk major untuk AB. Okey, so macam biasalah, daripada O center ataupun pusat bulatan, O ke A kita panggil jejari. Jadi untuk mencari lengkuk menggunakan formula S sama dengan J theta. J adalah jejari, theta adalah sudut, manakala S adalah lengkuk. S sama dengan J theta. Contoh 1, cari panjang lengkuk S bagi setiap sektor POQ berpusat O yang berikut. Jangan lupa, guna pi sama dengan 3.142. Sebelum itu, cikgu nak terangkan semula formula lengkuk adalah S sama dengan R theta. Untuk pengetahuan adik-adik, theta mesti dalam bentuk radian. Ingat ya, mesti dalam bentuk radian. Okey, jadi untuk mencari lengkuk POQ, sektor POQ, jadi kita nak lengkuk ni, lengkuk PQS, S sama dengan R theta ataupun S sama dengan J theta. R radius, J adalah jejari, sama ya. Okey, jadi kita tengok, jejari kita 5. Ada. Theta kita 0.9 radian. Jadi kita akan dapatlah 4.5. Tada! Contoh 1B. Kita nak cari panjang lengkuk PQ. Okey, ingat formula adalah S sama dengan J theta. Theta mesti dalam bentuk radian. Jom kita cek. Okey, theta dalam bentuk radian betul. Kita dah ada jejari betul. Jadi kita boleh masukkan maklumat. Okey, jejari kita 6 darab dengan theta kita dalam bentuk radian. Okey, jangan lupa pi adalah 3.142. Okey, kita kira, masukkan dalam kalkulator, kita akan dapat 12.57. Senang sahaja. Contoh 1C. Okey, contoh 1C, kita nak cari panjang lengkuk S. S di sini ya. Okey, tengok. Bila S dekat sini, kita tengok S ini dirangkum dalam sudut di dalam ni. Okey, dekat luar 140. Kita kena ingat, okey, kalaulah satu bulatan 360 degree, jadi nak tahu berapa degree kat dalam ni, kita tolak 140 degree lah. Jadi kita akan dapat 220. So dalam ni adalah 220 degree. Okey, ingat balik, nak cari panjang lengkuk. Panjang lengkuk adalah S sama dengan J theta. Theta mesti dalam radian, tetapi sudut kita ni bukan dalam radian. Okey, jadi kita perlu tukarkan darjah kepada radian.
Jadi saya pun tukar darjah kepada radian. 220 sama dengan 220. Ingat, seketul ke atas, atas 1. Okey. Jadi jangan lupa pi kita tukar kepada 3.142. Jadi kita akan dapat 3.84 radian. Jadi kita cek theta dalam bentuk radian, yes. Jejari ada nilai okey. Jadi baru kita masukkan dalam formula. Jejari 10 darab 3.84. Kita akan dapat 38.4. Tada! Contoh 2. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada bulatan berpusat O dan berjejari J. Diberi sudut AOB. AOB ialah 1.3 dan panjang lengkuk AB 2.6 dan BC 1.4. Hitung, kita buat A dulu ya, nilai J. Okey, kita buat nilai J. Okey, sebelum ni kita tengok nilai J. J kita ada panjang lengkung ya, J, dan kita ada sudut. Jadi kita menggunakan formula S sama dengan J theta. Tapi sebelum tu kita tengok theta dengan theta di sini. Oh, radian. Bila radian kita boleh guna terus. S kita masukkan 2.6. Kita tak tahu nilai J. Theta kita tahu 1.3. Yes. Jadi daripada sini kita boleh cari nilai J, di mana J sama dengan 2.6 bahagi 1.3. Kita akan dapat 2 cm. Okey, jangan lupa bila kita dah dapat maklumat, kita pindahkanlah di sini. Sini 2 cm. 2 cm automatik, sini pun 2, sini pun 2. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B suruh kita cari sudut BOC. BOC. Okey, kita nak cari sudut di sini. Saya letak theta. Okey, dalam bentuk radian. Okey, kita mengulang cara yang sama disebabkan kita ada panjang lengkuk, kita ada jejari, kita ada theta. Kita masih menggunakan formula yang sama, di mana S sama dengan J theta. Jangan lupa S apa? 1.4. Kita masukkan 1.4. Jejari kita dah dapat tadi 2. Kita nak cari theta. Okey, daripada sini kita dapatlah theta 1.4 bahagi 2. Jadi kita akan dapat 0.7 radian. Okey, ingat ya, sebab soalan nak radian. Kalau soalan nak dalam bentuk darjah, kita tukar kepada bentuk darjah. Okey, sebelum cikgu nak pergi lebih jauh, kita refresh balik pengetahuan kita yang lalu. Apa itu tembereng? Okey, contoh cikgu bagi satu bulatan. Adik-adik ingat tak perentas? Okey, cikgu buat perentas kat sini. Ini kita panggil perentas. Okey, so hasil di dalam ini kita panggil tembereng. Tembereng. Dia bahagian yang kecil, kita boleh panggil tembereng minor. Okey, jangan lupa apa itu tembereng? Tembereng adalah hasil daripada kita buat pintasan ataupun chord. Okey, perentas, jadi kita dapatlah tembereng. Sektor suatu bulatan. Kita tahu sektor tu apa, tapi kat sini cikgu nak terangkan sikit bagaimana sektor terjadi. Okey, tadi cikgu tunjuk tembereng kan? Okey, sekarang cikgu buat perentas. Okey, kita dapat tembereng. Okey, kalaulah perentas ini dia menyentuh daripada hujung bulatan ke hujung bulatan, kalau cikgu sambungkan hujung perentas ini dengan pusat bulatan begini. Contohlah kalau cikgu labelkan dengan O, P, Q, jadi cikgu dapat sektor
POQ. Okey, sektor. Okey, sektor ini sebenarnya hasil daripada segitiga sama kaki dan tembereng. Okey, sektor adalah hasil tambah segitiga sama kaki dengan tembereng, dapatlah sektor. Okey. Bentuk ni kita kena ingat Okey, kenapa kita panggil dia segitiga sama kaki? Sebab bukankah ini adalah jejari? Ini adalah jejari. Jejari kan sama. Jadi kita dapatlah segitiga sama kaki. Okey. Contoh 3. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan berjejari 10 cm. Perentas AC merangkum sudut 114 darjah pada pusat O. Hitung perimeter tembereng berlorek ABC. Okey, perimeter. Perimeter tembereng ABC. Cikgu buat macam ni perimeter tembereng ataupun perimeter berlorek. Kalau cikgu suka buat macam ni, perimeter berlorek sama dengan panjang AC ataupun perentas AC ditambahkan dengan lengkuk ABC. Okey, jadi kita kena cari apakah panjang perentas AC. Okey, daripada sini kita refresh balik. Okey, bila kita masuk dalam tajuk sukatan membulat, kita tidak boleh tertumpu dengan satu formula saja ataupun satu rumus. Dia mungkin boleh menggunakan rumus-rumus daripada topik yang lain. So daripada sini tengok cikgu keluarkan sekejap bentuk segitiga sama kaki ni. Segitiga sama kaki sini 114. Okey, kita nak cari panjang AC. Okey, ini adalah segitiga. Jadi kita boleh menggunakan formula ataupun rumus penyelesaian segitiga. Penyelesaian segitiga yang mana Tengok ini bentuk gunting kan? Kita ada sudut yang terkandung ataupun sudut kandung berada di antara AOC tengah-tengah ni. Okey, jadi kita mesti menggunakan formula cos, iaitu rumus cos. Ingat lagi apa rumus cos? A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos theta ataupun cos A. Okey, jadi cikgu masukkanlah maklumat. Okey, B dan C ni yang berada kiri dan kanan Jangan lupa yang bentuk gunting tu. Okey, cikgu masukkanlah. Jejari, disebabkan jejari kita dah tahu 10. Jadi okey, dengarlah bunyi anjing kat luar tu. Okey. Okey. Jadi bila kita kira, jangan lupa nanti kita punca kuasa sebab kita nak dapat nilai A. Okey, kita akan dapat 16.77 cm. Ini adalah untuk mencari perentas. Okey, formula perentas. Okey, jangan lupa. Okey, kita dah dapat perentas. Okey, sekarang kita nak cari lengkuk ABC. Ingat, lengkuk. Okey, kita buat lengkuk pula. Lengkuk. Lengkuk bukan ke formula dia S sama dengan J theta. Ingat, theta. Oh, darjah. Tapi kita nak dalam radian. Jangan lupa perlu tukar kepada bentuk radian. Okey, jadi cikgu suka kalau dapat darjah, cikgu suka tukar dulu. Darab pi per 180. Di sini cikgu dapat radian 1.990. Jadi terus masukkan di sini. Jejari adalah 10 darab 1.990
Jadi cikgu akan dapat 19.90. Jadi kita dah dapat perentas, kita dah dapat panjang lengkuk. Jadi baru kita tambahkan di sini. Perentas adalah 16.77 tambah panjang lengkuk 19.90. Jadi kita akan dapat 36.67 cm. Tada! Contoh terakhir kita iaitu contoh 4, menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang lengkuk. Raja di sebelah menunjukkan kawasan lontaran bagi suatu acara lontar peluru di sebuah padang sekolah. Kawasan lontaran itu terdiri daripada dua buah sektor bulatan AOB dan POQ yang berpusat di O. Diberi bahawa sudut AOB dan sudut POQ adalah 50. Jadi cikgu tanda di sini sudutnya adalah 50 darjah. Dan panjang OA 2 dan panjang OP 8. Jadi hitung perimeter dalam kawasan berwarna ABQP. Okey, sebelum tu kita cuba selesaikan dulu maklumat dalam gambar rajah. Okey, kita tahu sektor POQ dia punya jejari adalah 10 ya adik-adik. Jejari daripada sini ke sini. 10 jejari untuk sektor POQ. Okey. Okey, disebabkan sini 8, sini pun mesti 8 lah. 8 cm. Sini pun mesti 2. Okey. Kalau cikgu dapat dia soalan 50 degree ni, cikgu terus tukar dulu kepada radian. Jadi cikgu akan dapat di sini 0.873. Okey. Seterusnya, kita nak tahu apakah perimeter PABQP. Okey. Cikgu suka dulu keluarkan maklumat macam ni. Perimeter ABQP. Okey, cikgu suka cari macam ni. Lengkuk AB. Lengkuk AB tambah panjang BQ. BQ, lepas tu QP. Lengkuk QP. Lepas tu tutup balik. PA. Okey, jadi daripada sini kita boleh carilah apa yang tak ada. BQ kita ada 8. PA kita ada 8. Kita tak ada lengkuk AB, kita tak ada lengkuk QP. Jadi kita cari satu persatu. Okey, cikgu cari lengkuk AB. S sama dengan C theta. Lengkuk AB. Okey, dia punya jejari kecil je 2. Theta tetap sama. 0.873. Okey, di sini cikgu dapat 1.746. Okey, selesai lengkuk AB, cikgu cari lengkuk QP. Lengkuk QP. Okey, lengkuk QP. Okey, dia punya sektor yang besar. Yang besar jejarinya iaitu O ke P 10 cm. Apa-apa pun kita menggunakan formula yang sama, J theta. Disebabkan dia sektor yang besar 10 cm, jadi 10 theta yang sama 0.873. Jadi kita akan dapat 8.73. Bila dah dapat, baru kita masukkan dalam maklumat lengkuk AB 1.746, BQ 8, lengkuk QP 8.73, PA 8. Jadi kita akan dapat jumlah keseluruhan 26.48 meter. Tara! Jadi sampai di sini sahaja video kita untuk subtopik 1.2 panjang lengkuk suatu bulatan. Kita jumpa lagi untuk video yang ketiga dalam bahagian 1.3. Bye!